Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi dengan Azrin untuk teknik menjawab soalan. Sekarang ni kita akan masuk kepada bahagian A. Bila kita kata bahagian A akan ada 20 soalan dan wajib jawab semua soalan. Untuk semester 2 ni, pelajar pun sudah maklum bahawa topik yang akan masuk hanyalah topik asas nombor, set dan juga keberangkalan, di mana bahagian A akan cover ketiga-tiga topik. Okey. So, jom kita cuba untuk menjawab soalan pada bahagian A. Okey, jika pelajar lihat di sini, soalan yang pertama adalah diberi satu senarai nombor berturutan bagi asas 8. Bila dia kata asas 8, dalam fikiran pelajar dah maklum bahawa nombor yang ada dalam asas 8 hanyalah daripada 0 sehingga 7 sahaja. Maksudnya nombor 8 tak boleh ada, nombor 9 tak boleh ada. Kalau nombor 8 ada, nombor 9 ada, dia sudah masuk kepada asas 10. So, jadinya dekat sini soalan diminta adalah nyatakan nombor bagi Y dalam asas 8. So, pelajar lihat dekat sini. Kita ada 334 asas 8, 335 asas 8, 336 asas 8, 337 asas 8. Selepas itu kita akan nombor yang seterusnya sepatutnya 338. Tapi 8 tidak boleh ada dalam asas 8. Maka jawapan untuk A kita dah boleh buang lah. Maksudnya bukan A jawapannya. Seterusnya ada B 339. 9 pun tidak boleh ada dalam asas 8 sebab dia telah melangkaui nombor yang sepatutnya. Maka jawapan yang seterusnya yang betul adalah 340 asas 8. Okey, jawapannya adalah C. Kenapa bukan D? Sebab nilai D adalah 341 asas 8. Okey, so nilai dia dah terlebih. So tadi kita dah ada 0, lepas tu ada 1. So maksudnya jawapan dia tidak boleh nilai 1. Maka jawapan akhirnya adalah 340 asas 8. Okey, kita tengok nombor yang seterusnya, yang kedua. Ungkapkan 1 darab 2 kuasa 6 tambah 1 darab 2 kuasa 3 tambah 1 darab 2 kuasa 2 tambah 1 sebagai satu nombor dalam asas 2. Okey, ni pelajar kena faham. Nilai yang diberi ini adalah dalam bentuk cerakin ya pelajar. Maksudnya 1 darab 2 kuasa 6 ni adalah dikira sekali. 1 darab 2 kuasa 3 ni dikira sekali. 1 darab 2 kuasa 2 ni dikira sekali. Yang memisahkan antara mereka adalah operasi tambah ni. Ni pelajar kena berhati-hati dalam istilah cerakinkan. Di mana 1 ni merujuk kepada digit, iaitu nilai digit. Okey, kita ada nilai digit. Dan 2 kuasa 6 ini adalah merujuk kepada nilai tempat. So, daripada cerakinkan ini kita nampak bahawa nilai tertinggi adalah 2 kuasa 6. So, jadinya pelajar boleh tulis 2 kuasa 6, 2 kuasa 5, 2 kuasa 4, 2 kuasa 3, 2 kuasa 2, 2 kuasa 1 dan 2 kuasa 0. So, bila pelajar ni nak lihat nilai tempat, 2 kuasa 6, berapa nilai dia adalah 1. Tulis nilai di bawahnya 1. Lepas tu pelajar tengok pula 2 kuasa 3 nilainya 1. Letak di bawahnya nilai dia 1. Seterusnya 2 kuasa 2 nilai dia adalah 1 juga. Dan 1. 1 ni mewakili apa? 2 kuasa 0 bersamaan dengan 1. Apa-apa kuasa 0 nilainya adalah 1. So, yang tak ada nilai ni, berapa nilainya cikgu? Okey, so yang tak ada nilai ni sebenarnya nilainya adalah kosong. Sebab nilai apa pun, bila kita darab dengan kosong, kita akan dapat kosong. Jadinya tak perlulah untuk kita letak. So, jawapan akhirnya dekat sini pelajar. Apa jawapan akhirnya pelajar akan dapat? Pelajar tengok balik. 100, 1101 antara A, B, C, D. Mana jawapannya? Jawapannya adalah B. So, pelajar nampak kan? Mudah kan? Itulah pelajar kena faham nilai digit dan juga nilai tempat.
Okey, so jadinya yang seterusnya ungkapkan 326 sebagai satu nombor dalam asas 2. Okey pelajar, bila bahagian A ni pelajar tak payah risau. Tak perlu nak tunjukkan jalan kerja, tak perlu nak tunjukkan apa-apa. Pelajar just pakai kalkulator. Macam mana pelajar nak buat kalkulator? Pelajar boleh, bila pelajar pakai 570 ms, tak kisahlah apa-apa pun, Olympia ke, Casio ke apa, 570 ms, pelajar tekan mode. Okey, tekan lagi mode sampai jumpa base. Bila dah jumpa base, pelajar tekan nombor 3. Dah dapat tekan nombor 3, dia akan keluar lah. Okey, so make sure pelajar sekarang adalah daripada asas 8. So jadinya pelajar perlu pastikan nilai yang kita nak tukar ni berada dalam asas 8, iaitu okta. Okey, so kena pastikan O tu berada di hujung. Bila nampak perkataan O tu, baru kita boleh tekan 326. Maaflah saya tak boleh nak tunjukkan kalkulator. Tapi kalau tak faham, pelajar boleh jumpa sesendiri nantilah. Okey, ataupun PM sebagi video macam mana kita nak buat penukaran asas ni. Bila pelajar dah masukkan 326 dan pastikan dalam oktagon, pelajar tekan sama dengan, dia akan keluar 326. Tapi pelajar nak tukar kepada asas 2. So bila pelajar nak tukar kepada asas 2, pelajar perlu tekan bin ataupun kita kenali sebagai binary. Maka jawapannya akan keluar adalah 1 1 0 1 0 1 1 0, iaitu jawapan yang tepat adalah D. Okey pelajar, inilah jawapannya. Ataupun pelajar juga boleh menggunakan teknik SNG. Yang ini selalu saya ajar dalam kelas lah. Ini kalau kita nak menggunakan SNG, satu nombor garis di mana kita tulis jarak-jarak 3 2, 6. Nampak satu nombor, pelajar garis. Okey, so garis. Nampak satu nombor, garis. Okey, setiap kolom pelajar perlu letak nilai berapa? 1, 2, 4. Okey, untuk makluman pelajar, 1, 2, 4 ini hasil daripada 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1 dan 2 kuasa 2. Di mana kalau kita tambah ketiga-tiganya, 1, 2, 4 dia akan dapat nilai 7. 7 merupakan nilai yang tertinggi dalam asas 8. Okey, so pelajar tengok kat sini. Untuk dapatkan nilai 6, kita perlu tambahkan 2, 4 dengan 2. Pelajar bulatkanlah, nak mudah. So nak dapatkan 2, pelajar bulatkan nombor 2 saja. Dan nak dapatkan nombor 3, kita perlu tambah 2 dengan 1. Okey pelajar, nombor yang kita bulatkan, kita letak nilai 1. Nombor yang kita tidak bulatkan, kita letak nilai sifar. Okey. So jadinya kita nak baca macam mana? Kalau permulaan dia sifar, kita tak akan baca sifar tu lah. So kita akan baca 1 1 0 1 0 1 1 0. Nampak tak? Jawapan tu pun salah kan? Sepatutnya jawapan yang tepat apa? Jawapan yang tepat adalah C. Di sini. Okey, okey. Selalunya pakai kalkulator lagi tepat lah. Cuba sesalah tengok kalkulator ni. So jadinya jawapan sesalah. Okey. So ni ada dua teknik yang pelajar boleh guna. Dua-dua pun akan mengambil masa kurang daripada 1 minit pelajar. So jangan risau. Okey, soalan nombor 4. Nyatakan nilai digit 7 bagi nombor 76326 asas 8 dalam asas 10. Pelajar ingat pelajar, masa kita belajar dalam kelas, selalu cikgu akan tulis macam ini. 7, salah saya akan tulis pastikan. Pelajar tulis besar-besar. 76326. Benda pertama sekali, pelajar kena tulis dulu nilai tempat. Lepas dah tulis nilai tempat, pelajar perlu tulis nilai digit. Okey. So, nilai tempat ni apa? Nilai tempat ni, sebab dia ada asas 8, so maksudnya kita akan bermula daripada belakang. Ingat, nilai tempat kita nak mula, kita kena mula daripada belakang. Mestilah bermula dengan 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3 dan 8 kuasa 4. Tapi pelajar dekat sini dia nak nilai digit 7. So, pelajar hanya fokus pada nilai 7 sahaja, iaitu berada di sini. Okey. Dan dia punya nilai tempat adalah 8 kuasa 4. Bila kita nak dapatkan nilai digit, kita perlu darabkan
7 darab 8 kuasa 4. Okey, so tekan je kalkulator 7 darab 8 kuasa 4. Pelajar akan dapat jawapan dia adalah 28,672. Di mana bila kita darab ni sebenarnya dia sudah berada dalam asas 10. So maksudnya jawapannya adalah B. Okey. Seterusnya pelajar, soalan nombor 5. Kalau pelajar lihat sebenarnya soalan ni sama macam seperti soalan yang kedua tadi pelajar. Yang mana saya kata dia adalah dalam bentuk cerakin. Okey, tapi dalam soalan ni dia nak tanya nilai J. Okey. So pelajar, mari kita try buat dulu. Okey, disebabkan dia dah bagi jawapan dekat belakang ni, apa itu asas 8. So kita tulis dulu 4. Tulis jarak-jarak 0, 7, 2, 0, 7. Macam saya cakap, operasi darab itu dia dikira sekali. Okey, yang memisahkan antaranya adalah cuma tambah sahaja pelajar. Jadinya pelajar nampak tak? 8 kuasa 5 nilai dia berapa? 4. So maksudnya kat sini adalah kalau kita buat dalam nilai tempat, kita mula daripada belakang 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3, 8 kuasa 4, 8 kuasa 5. Dia nak cari nilai J. Kalau pelajar tengok kat sini, J adalah J darab 8 kuasa 2. So, kalau pelajar tengok kat sini, 8 kuasa 2 dekat mana pelajar? Dekat sini. So, nilai J tu sebenarnya adalah 2. So, jadinya kita terus ambil jawapan kita adalah 2 pelajar. Tak payah nak rusing-rusing, nak kira ke apa ke. Just sebenarnya kamu tengok sahaja, kamu dah dapat jawapan. Sebab tu saya kata bahawa bahagian A ni sebenarnya dia hanya menguji kefahaman kamu sahaja. Di mana setiap soalan kamu boleh selesaikan kurang daripada 1 minit. Okey, dah settle soalan nombor 5. Sekarang kita masuk pada soalan nombor 6. Okey pelajar, bila kita tengok je soalan ni, pelajar tak payah risau. Okey, tak payah rungsing. Terus sahaja menggunakan kalkulator, make sure dalam mode, cari base, tekan nombor 3 dan ini kita berada dalam operasi, kita berada dalam asas 2. Make sure kalkulator kita berada dalam mode asas 2 iaitu bin. Okey, bila dah tekan bin, nampak tak dekat sini dia nak huruf M. Maksudnya kita kena pindahkan yang ini. Bila operasi tambah, pindah akan jadi tolak ya pelajar. Maksudnya yang ni akan tolak dengan yang inilah yang depan. So jadinya kalau kamu tekan je kalkulator 111011111 tolak 110111101 dia akan dapat jawapan 100010 yang mana jawapannya adalah C ya pelajar. Okey, kalau secara manualnya macam mana kita nak tulis? Tulis ini pelajar. Okey, ni kalau kamu nanti nak jawab pada bahagian B lah. Okey, tulis jarak-jarak pelajar. Okey, tulis jarak-jarak. Tulis dulu yang kita nak yang belakang 1 1 1 0 1 1 0 1 1 and then baru kita masukkan yang nilai yang depan tadi yang kita nak tolak tapi daripada belakang supaya kedudukan dia sama. Okey, 1 0 0 1 1 1 0 1 1. Okey, macam inilah kedudukan dia. Okey, bila kita dah masukkan, kita akan buat operasi. So, dia adalah operasi tolak. So, bila operasi tolak, 1 tolak 1 akan dapat 0. 1 tolak 0, 1. 0 tolak 0, 0. 1 tolak 1, 0. 1 tolak 1, 0. Okey, kat sini dia akan pinjam ya pelajar. Di mana dia akan pinjam adalah okey, 1 kita pinjam dekat sini dia akan jadi 0. So bila pinjam dia akan jadi nilai 2. Okey, sebab apa? Sebab dia asas 2. So nilai tertinggi dia adalah 2. 2 tolak 1 adalah 1. Yang lain 0 tolak 0, 0. 1 tolak 1, 0. 1 tolak 1, 0. Jadinya kita akan ambil daripada mana? Daripada yang ada nilai 1 kita punya bacaan. Okey, so jadinya jawapan kita adalah akan jadi 1000000
010 asas 2. Ini kalau kita nak menunjukkan jalan kerja pada bahagian B. Tapi bahagian A tak payah risau. Terus je pakai kalkulator pelajar. Okey. So kita tengok soalan ni pula belajar. Soalan nombor 7 sama juga. Dia suruh cari nilai Y. So bila dia suruh cari nilai Y, maksudnya kita kena pindahkan nilai yang kat sini. Kita kena bawa ke sebelah sini. So positif pindah akan jadi negatif. So make sure dia nak dalam asas 8. So kita punya kalkulator mesti dalam asas 8, iaitu nak pastikan dalam asas 8 tekan OCT. Okey, dah dalam asas 8 baru kita tekan kalkulator 6546 tambah 546 tolak 5432. Dia akan dapat 1662 asas 8. Okey, pelajar tengok jawapan nak dalam berapa. Kalau pelajar nak jawapan nak dalam asas 8, make sure biarkan dalam asas 8. Tapi kalau jawapan nak asas 2 ataupun asas 10, tukarkan dia kepada yang sepatutnya. Pelajar jangan careless. Tengok betul-betul nilai dekat belakang ni pelajar. Dia nak asas 8, makanya biarkan jawapan dalam asas 8. Okey, so ini pun tak ada masalah saya rasa. Kalau nak kira manual, sama juga cara dia macam asas 7. Macam asas 2 tadi. Cumanya bila kita bawa ke pindah, nilai tertinggi dia adalah berapa? Nilai tertinggi dia adalah 8. Okey, saya ambil contoh lah, saya buat kiraan yang pertama ni. Okey, so kita ada macam saya cakap, kita tulis jarak 6546 tambah berapa? 546. So kita tulis daripada belakang 6 4 5. So kita tambahkan dia. Okey, bila kita tambah 6 12, tapi kita tak boleh tulis 12 kerana dalam asas 8 6 tambah 6 sebenarnya adalah 14. Okey. So 4 tambah 4 tambah 1 9. 9 bersamaan dengan berapa pelajar? Bersamaan dengan 11. Okey, 1 5 tambah 5 10 tambah 1 11. 11 bersamaan dengan berapa? 13. So kita tulis 3 1 dekat sini. 6 tambah 1 adalah 7. Okey, kita dapat 7314. Dah dapat 7314 ni, tulis jarak juga 7314. Kita akan tolak dengan 5432. Tulis daripada belakang dulu. 2 3 4 5. Lepas tu buat operasi tolak. Okey, pelajar kita tulis seperti biasa. 4 tolak 2, 2 lah. Okey. 1 tolak 3 tak boleh, kita pinjam dekat sini. So bila pinjam dekat sini akan jadi 2. Dekat sini akan jadi berapa? 8 tambah 1 jadilah 9. 9 tolak 3 dapatlah 6 ya pelajar. And then dekat sini pula tak cukup, 2 tak boleh tolak 4. So kita pinjam 6. Kita akan dapat 8. Tambah 2, so bersamaan dengan 10. 10 tolak 4 adalah 6. Okey, 6 tolak 5 adalah 1. Maka jawapan akhir adalah 1662 asas 8. Ini kalau secara manual, di mana bahagian B dia nak tunjuk jalan kerja. Kalau bahagian A tak payah risau pelajar, terus sahaja pakai kalkulator. Okey, so yang ini pula nombor 8. 4123 asas 8 tambah 101101 asas 2 sama dengan Q. Cari nilai Q dalam asas 10. Okey, benda pertama sekali dulu pelajar, make sure pelajar tukar dulu 4123 asas 8 tu kepada asas 10. Bila pelajar tukar, make sure daripada okta 4123 tukar kepada dek. Dek ni adalah dekagon, maksudnya asas 10. So kita akan dapat 2 1 3 1. Okey, lepas tu pula yang asas 2 tu kita tukar dulu kepada bin. Okey, so kita make sure kita punya tu dalam bin. Kita tekan 101101 sama dengan kita tukar kepada dek, dia adalah 45. So 5 4, operasinya adalah tambah. Bila kita tambah, kita akan dapat 6 7 1 2. So maksudnya jawapan kita adalah 2176 asas 10. Asas 10 kita tak perlu nak tulis. Biarkan sahajalah.
Okey. So faham kat sini pelajar? So mudah kan sebenarnya asas ni, asas nombor ni. So kalau kamu faham operasi tambah, operasi tolak, macam mana dia cerakinkan, kita kena tahu nilai tempat, nilai digit. Bila pelajar faham, pelajar takkan ada masalah untuk menjawab soalan berkaitan dengan asas nombor. Okey, seterusnya adalah untuk soalan nombor 9. Kalau pelajar tengok kat sini, ini adalah berkaitan dengan set. Okey, set ni memang pelajar kena faham betul-betul dan pelajar kena kuasai. Okey, set ni. Okey. So, diberi set T ialah X ialah integer 0 hingga 21, cari N. Bila nampak N, pelajar, N ni merujuk kepada bilangan pelajar. Okey, bilangan. Dia nak bilangan. Bilangan set T. Okey. Set T adalah bermula daripada 0 sehingga 21. Tapi 0 ni termasuk pun atau tidak, sebenarnya tidak termasuk disebabkan oleh simbol ni pelajar. Okey. So, maksudnya nilai dia akan bermula daripada 1 sehingga berapa pelajar? Okey, so 1 sehingga 21 termasuk ke tidak? Tidak juga, sebab disebabkan oleh simbol ni tidak ada simbol sama dengan, so sehingga 20. So jadinya kalau pelajar kira menggunakan tangan 1 sehingga 20, kalau tak tahu pelajar tulis je dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So kira balik total up semua, kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pelajar. So maksudnya N dia adalah 20, iaitu C. Yang ni pelajar kena faham betul-betul. Pengiraan ni sangat penting pelajar, dia boleh mengelirukan pelajar. So tolong fahamkan apa yang dikehendaki dalam set ni. Okey, itu adalah soalan nombor 9. Sekarang kita tengok pula soalan nombor 10. Diberi bahawa set E 3, 6, 9, 12 dan 5 dan set F 5, 10, 5 senaraikan semua unsur bagi set E kesatuan F. Bila kita nampak je kesatuan ni pelajar kena tahu bahawa bila kesatuan ni dia suka campur semua. Dia suka rangkumkan semua. E dia nak, F pun dia nak. So jadinya kalau dua-dua dia nak, kita tulis je balik pelajar. Kita akan ada 3, 6, 9, 12, 15 untuk E. And then kita ambil lagi 5, 10. 15 ni kita tak perlu tulis lagi pelajar. Sebab apa? Sebab dekat E dah ada 15. Dia tak perlu diulang sekali lagi. Okey, dia hanya pengulangannya hanya sekali sahaja. So jadinya kalau pelajar tengok dekat sini, jawapannya yang mana pelajar? Jawapannya adalah D yang sesuai. Okey. Sebab dia nak semua cantum kan? So semua dia nak. Dia kata orang kesatuan ni, simbol kesatuan ni, dia ni memang tamak. Semua dia nak. Tak ada pun yang dia kroni-kroni. Itu istilah kesatuan kalau pelajar faham. Okey, settle soalan nombor 10. Sekarang ni kita tengok pula soalan nombor 11. Raja 1 menunjukkan gambar Raja Van dengan set M, set T, set N dan juga set P. Cari N. Di mana N tadi kita dah sudah maklumkan bahawa N ni adalah bilangan. Bilangan. So bila kita kata pasal bilangan, dia nak nombor lah pelajar. Dia kata bukan M. So yang mana bukan M? Yang bukan M. Okey, kalau nak mudah pelajar, kita buat by nombor pelajar. Kita letak nombor 1, 2, 3, 4, 5. Bukan M. Bukan M adalah meliputi bukan M. So jadinya selain daripada M adalah meliputi nombor 3. Set nombor 3. Kedudukan pada bentuk yang ketiga, keempat dan juga kelima. Lepas tu P. P apa? Kita ada bentuk yang keempat dan juga bentuk yang kelima. Simbol ni pelajar macam saya kata, dia ni memang tamak. Dia semua dia nak. So jadinya kita gabungkan semua. Bila kita gabungkan semua, nombor yang sama kita ambil sekali sahaja. Jadinya kita akan ada nombor 3. Kita akan berada di tempat ketiga, keempat dan kelima. Yang mana yang kita lorikkan nombor 3, 4, 5. Dekat situlah yang kita ambil. Maksudnya kita akan ambil nombor 5, nombor 6 dan juga nombor 7. 5, 6, 7 ni merujuk kepada apa pelajar? Sebenarnya dia merujuk kepada bilangan. Pelajar kena bezakan
Kalau dia tulis nombor sahaja itu maksudnya dia adalah bilangan. Tapi kalau ada titik macam ni pelajar. Titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7. Dia mengatakan bahawa dekat M ada 2 unsur iaitu 3 dan 4. Dekat N ada 3 unsur iaitu 4, 5 dan 6. Dekat P ada 2 unsur iaitu 6 dan 7. Itu beza dia disebabkan kat sini tak ada titik. Maksudnya dia adalah bilangan. So jadinya kita kena tambah bilangan dia. 5 tambah 6 tambah 7. Tekan je kalkulator 5 tambah 6 tambah 7. So kita akan dapat berapa pelajar? 5 tambah 6 tambah 7. So kita akan dapat 18. Maka jawapannya adalah B yang paling tepat. Okey, so seterusnya soalan 12 pelajar. Raja 2 menunjukkan gambar Raja Van. Set semesta sama dengan R, kesatuan S, kesatuan T. Kawasan berlorit dalam gambar Raja Van ini mewakili. Okey pelajar, kalau pelajar tengok macam gini, benda pertama sekali pelajar, kita tengok R dengan S. Okey. Mana yang ada menunjukkan simbol R dengan S ni bergabung? Okey. So kalau kamu tengok soalan jawapan pada A, R dengan T bergabung ke tidak? So jawapan A tu dah salah. So kita abaikan. Lepas tu B, ada juga S dengan R kan. So kita boleh consider bahawa itu jawapan dia. C pula kita tengok R kesatuan dengan T. Semua R kesatuan dengan T. Okey. Ada logik juga, tapi disebabkan sekarang ni kita nak cari yang bergabung. So jadinya jawapan T tu kita dah boleh abaikan pelajar. Maksudnya jawapan kita sekarang hanya dua saja, B ataupun D. So kita tengok dulu B. Kenapa jawapan dia B ataupun kenapa jawapan dia D? Kita akan compare dua-dua. Macam saya cakap tadi pelajar, kita buat numbering pelajar mudah. 1, 2, 3, 4. So jadinya bukan S. Bila bukan S, dia melibatkan nombor 1 dengan nombor 4. Okey, lepas tu R pula. R ni apa? R ni adalah 1 dan 2. Tapi pelajar, simbol ni. Simbol ni dia kedekut sebenarnya maksudnya. Di mana? Dia nak yang sama je. Dia nak yang sekufu je. Yang tak sekufu dia tak nak campur. So yang sekufu dengan dia, nilai yang sama hanya nilai 1. Sepatutnya dia hanya lorit pada nombor 1 sahaja. Tapi jawapan kita tak lorit pun pada jawapan nombor 1. Maksudnya B ni dah confirm salah. Maka tak perlu kira pun tak apa. Jawapannya adalah D. Tetapi saya nak tunjukkan kenapa jawapan D tu adalah benar ya pelajar. Okey. So jadinya R. Dia kata R. Apa R? R adalah 1 dan 2. Okey, 1 dan 2. S pula adalah 2 dan 3. Macam saya cakap, simbol ni merujuk kepada dia kedekut. Nah, dia nak sekufu dengan dia je. Yang sekufu adalah nombor 2. Okey, nombor 2. Sepatutnya jawapan dia berada di kawasan dalam ni. Okey. Tetapi pelajar kena ingat bahawa dekat sini ada simbol prime pelajar, iaitu pelengkap. Bila pelengkap, dia nak yang sebaliknya. Maka jawapan D lah yang dipilih sebab dia nak yang sebaliknya. Dia tak nak pun yang kita sekufu tadi tu. So jawapannya adalah D. So pelajar kena faham betul-betul. Kalau tak faham, pelajar boleh je buat A, B, C, D tu satu-satu pelajar. Jangan risau, okey. Yang penting pelajar menguasai macam mana nak faham bila masa kita nak low rate. Soalan low rate ni pada bahagian B saya rasa memang selalu akan keluar. Sebab low rate ni antara soalan famous untuk dia tanya kepada pelajar. Okey, itu adalah soalan 12. Sekarang ni kita akan masuk pada soalan 13 pelajar. Pelajar tengok pada soalan 13. Raja 3 menunjukkan gambar Raja Van dengan set semesta J kesatuan K kesatuan L. Antara kawasan A, B, C, D yang manakah mewakili J bersilang dengan K dan bersilang dengan L. First kali dia kata J bersilang dengan K. Dekat mana J tu bersilang dengan K? Dekat kawasan sini. Okey, so dekat kawasan sini. Okey, yang saya highlight warna hijau ni. Okey, dekat sini je dia bersilang. Okey, lepas tu dia kata bersilang juga dengan L.
Okey, kalau kita tadi ambil dekat sini, dah dia bersilang dengan J tadi kan. So, dia bersilang dengan L. So, kalau kamu tengok kawasan L, ni kawasan L. So, dia yang kita bulatkan tadi pun berada dalam kawasan L. So, maksudnya jawapan dia adalah C, pelajar. Kalau pelajar tak tahu pelajar boleh guna numbering. Jangan fikir susah-susah belajar guna numbering. Ini adalah kawasan yang pertama, ini kawasan kedua, ini kawasan ketiga dan ini kawasan keempat. Setiap bentuk tu kita ada kawasan dia sendiri yang kita letakkan nombor. Kira kakak kawasan, abang kawasan, semua tu kita letak dengan nombor lah. Supaya kita dapat bezakan kawasan-kawasan tersebut. Okey, dia kata J bersilang dengan K. So, J ada apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, K ada apa? K ada nombor 3 saja. Macam saya kata, bila bersilang, dia ni kedekut. Dia nak yang sekufu je. Bila sekufu, confirm lah nombor 3 yang dia pilih. Okey, so kita bulatkan nombor 3 dulu. Lepas tu dia kata, dah nombor 3 tadi yang kita dapat. Lepas tu dia kata, dia nak yang sekufu juga dengan L. So, L kita ada 2, 4 dan 3. So, tadi kita dah pilih 3 betul. So, yang sekufu dengan dia hanyalah nombor 3 sahaja juga. So, jadinya jawapan dia adalah C, pelajar. So, jangan risau. Mudah je kan tengok soalan ni. Yang penting pelajar tahu macam mana nak menggunakan sistem nombor. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 14. Raja 4 menunjukkan sekumpulan 80 pemandu pelancong yang boleh berbahasa Perancis dan Korea. Maksudnya dekat F dengan G ni ada 80 orang semuanya. Jangan keliru. Dekat sini dia nak kata bahawa yang boleh berbahasa Perancis dengan Korea ni ada 80 orang. Dia beri set F ialah pemandu pelancong yang boleh berbahasa Perancis dan set G pemandu pelancong yang boleh berbahasa Korea. 53 daripada mereka boleh berbahasa Perancis. Maksudnya dekat kotak F tu adalah yang boleh berbahasa Perancis. Dan 41 orang boleh berbahasa Korea. Maksudnya dekat kotak G, semua kotak G ni. Kotak F ni yang warna hijau ni. Okey, yang warna hijau ni saya highlightkan dengan warna hijau ni. Maksudnya dia sebanyak berapa? Sebanyak 53 orang. 53 orang. Manakala yang saya highlightkan dengan warna orange ni pula adalah merujuk kepada yang boleh berbahasa Korea seramai 41 orang. Pelajar nampak tak dekat situ antara French dengan Korea ada yang boleh berdua bahasa. Dekat tengah-tengah ni kan. Ni yang saya loretkan ni. Tapi kita tak tahu berapa bilangan yang boleh dua-dua bahasa ni. Sekarang ni pelajar, soalan nak apa? Berapa ramai pemandu pelancong yang boleh berbahasa Korea sahaja? Okey pelajar, bila kita kata Korea sahaja, maksudnya dia tak boleh berbahasa lain. Dia hanya boleh berbahasa Korea. Kalau kita tengok pada bentuk soalan ni, kita ada dua part. Satu yang memang boleh berbahasa Korea dan Perancis, bahagian ni. Maksudnya yang boleh berbahasa Korea sahaja adalah pada bahagian ni sahaja. So sekarang ni kita nak tahu berapa bilangan bahagian ni. Pelajar tak payah susah-susah pelajar. Dia berada di kawasan ni sahaja. So jadinya 80 tadi kita tolaklah dengan semua yang boleh berbahasa Perancis. Nampak tak kotak besar ni? So bila nampak kotak besar ni kita akan dapat nilai dekat sini sahaja. So jadinya 80 tolak 53, maka dapatlah jawapan berapa? 27 pelajar. So jawapannya adalah C. Ataupun pelajar juga boleh menggunakan konsep algebra pelajar. Macam mana saya kata algebra? Okey, kita anggap bahawa kawasan yang boleh berdua-dua bahasa ni, maksudnya yang boleh dia berdua-dua bahasa ni, kita anggap dia adalah X. Jadinya, kalau kita nak tahu bilangan orang yang boleh berbahasa Perancis sahaja adalah 53 tolak X. Kita nak yang berbahasa Perancis je. Sama juga dengan yang nak berbahasa Korea, kita akan buat 41 tolak X. So kita tahu total adalah 80, maksudnya kita akan ada 53 tolak X tambah X tambah 41 tolak X sama dengan 80. So pelajar ada dekat sini 53 tambah 41 pelajar, kita ada 94.
Negatif X tambah X, tolak X, kita ada tolak X sama dengan 80. So, bila kita nak X sahaja, kita akan ubah kedudukan. So, X sama dengan 94 tolak 80, maka X sama dengan 14. Maksudnya, 14 ni adalah dekat sini yang boleh berdua bahasa, Perancis dan juga Korea. Tapi kita bukan nak yang dua bahasa, kita nak yang boleh berbahasa Korea sahaja. So, jadinya 41 tolaklah 14. So, pelajar kita akan dapat 27. Sama sahaja pelajar dengan konsep yang saya tunjuk awal tadi. Okey, ini adalah kalau pelajar nak cari pada bahagian B nanti. Okey, ini antara cara yang kita boleh gunalah pelajar. Okey. So, kita masuk pada soalan 15 pelajar. Yang ini yang saya kata unsur pelajar. Kalau tadi kita hanya ada nombor saja kan. Kalau nombor saja itu maksudnya bilangan. Tapi bila ada nampak titik-titik ni, ini bahawa merujuk kepada P, unsur dia adalah 1, 2, 5 dan 6. Q unsur dia adalah 6 dan 7. R adalah 5, 3, 4 dan 7. Itu adalah dia punya unsur. Sekarang dia kata senaraikan semua unsur set P prime. Bila P prime selain daripada P. So, kita tak nak tengok P ni. So, selain daripada P, kita ada nombor 3. Nombor 4 dan juga nombor 7. Sebab dia nak senaraikan semua. So, 3, 4 dan 7. Mana satu jawapannya adalah B. Ini maksud unsur. Beza dengan bilangan. Kalau dia kata bilangan berapa? Bilangan ada 3. Tapi kalau senaraikan unsur, kita senaraikan balik dalam bentuk curly bracket. Okey, pelajar. Seterusnya adalah soalan 16 pelajar. Yang ini dah masuk ke barang kalian pelajar. Rajah 6 menunjukkan satu set kad nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu kad dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa satu kad nombor perdana dipilih. Pelajar ingat nombor perdana. Nombor perdana ni apa? Adalah nombor yang boleh dibahagi dengan diri dia sendiri dan juga 1. So, jadinya 1 bukan nombor perdana pelajar. Selalu pelajar keliru. 1 tu nombor perdana ke? Tak. 1 bukan nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor 2, nombor 3, nombor 4 tak boleh sebab boleh dibahagi dengan 2, 5, 6 pun tak boleh sebab boleh dibahagi dengan 2, 7, 8 pun tak boleh sebab boleh dibahagi dengan 2, 9 pun tak boleh sebab boleh dibahagi dengan 3, 10 pun tak boleh sebab boleh dibahagi dengan 2 dan satu lagi adalah 11. So, ada berapa nombor perdana dekat sini pelajar? Kalau pelajar kira ada 1, 2, 3, 4, 5. So, maksudnya 5 total ada berapa semua pelajar? Ada 11. Maka 5/11 jawapannya pelajar. So, pelajar kena faham betul-betul nombor perdana tu apa. Kalau tak faham, cuba tengok balik dalam internet apa yang dimasukkan nombor perdana pelajar. Okey, so kita teruskan dengan nombor 17 pelajar. Sebuah kotak mengandungi 11 bola merah, 9 bola biru dan 1 bola kuning. Sebiji bola dipilih secara rawak daripada kotak itu. Kebarangkalian memilih sebiji bola kuning ialah 1/6. Cari kebarangkalian memilih sebiji bola bukan biru. Pelajar ni kena tengok betul-betul. Dia kata dia ada bola merah, bola biru dan juga bola kuning. Bola merah ada 11, bola biru ada 9. Bola kuning dia bagi X. Tapi selain dia bagi X, dia bagi juga dia punya kebarangkalian adalah 1/6. Maksudnya 1/6 adalah untuk bola kuning. So, kita boleh tak cari nilai X? Boleh pelajar. Sebab 1/6 ini adalah mewakili bola kuning. Bila kita nak keberangkaian bola kuning, kita buat apa? Bola kuning yang kita nak, apa? Nilai dia adalah X. So, X bahagi dengan apa pelajar? Bahagi dengan total. Ada berapa total? 11 tambah 9, 20. 20 tambah X, 20 tambah X. Sama dah dengan 1/6. Inilah bila kita kata kebarangkalian, apa yang kita nak bahagi dengan keseluruhan. Yang kita nak adalah kuning, tapi kuning tak ada nombor. Dia bagi pun boleh ubah. X lah. Dia punya X bahagi dengan keseluruhan. 11 tambah 9 tambah X dapatlah 20 tambah X. Sama dengan yang dia dah bagi bahawa bola kuning, guli kuning adalah 1/6. So, daripada sini kita boleh cari jawapan sebenarnya pelajar. Okey, so jadinya kita darab silang pelajar. So, kita darab silang ni naik atas, yang ni naik atas. So, kita akan ada X darab 6, 6X.
sama dengan 1 darab apa pun dapat balik benda yang sama. Okey pelajar. So dah dapat macam ini pelajar, kita pindahkanlah. Okey, positif pindah ke belakang. Jadinya 6x tolak x sama dengan 20. 6x tolak x sama dengan 5x sama dengan 20. So x sahaja. 20 bahagi 5 dapatlah 4. Maknanya bilangan guli kuning adalah 4 pelajar. Sekarang ni dia nak apa pelajar? Cari kebarangkalian memilih sebiji bola bukan biru. So jadinya kalau dia nak bukan biru, maksudnya dia nak merah dan kuning. So merah dengan kuning berapa? Totalnya 11 tambah 4 dapatlah 15. Total semua ada 24. 11 tambah 9 tambah 4 dapatlah 24. 15 per 24, kalau kamu tekan kalkulator, kecilkan, dapat berapa pelajar? So kita akan dapat 5 per 8. Okey. Dalam bahagian B atau bahagian C, kita tak kecilkan tak apa pelajar. Maksudnya kamu tulis 15 per 24, jawapan akan diberi full mark juga. Tapi dekat bahagian A, dia akan kecilkan pelajar sebab jawapan lebih dia akan perkecilkan. Jadinya kamu memang kena tekan kalkulator dan tahulah berapa nilai terkecil. Okey, itu bagi soalan 17. Sekarang kita tengok soalan 18 pelajar. Seramai 240 calon telah lulus dalam temuduga bagi jawatan pembantu perubatan, jururawat dan pembantu farmasi. So kita ada pembantu perubatan, PP, jururawat dan juga pembantu farmasi. Okey, sebanyak 60 orang calon telah dilantik sebagai pembantu perubatan. So, kita tulis bilangan dia 60. Dan kita tahu total 3 ni bila kita tambah berapa pelajar adalah 240. Lepas tu dia kata lagi kebarangkalian memilih seorang pembantu farmasi daripada kumpulan itu ialah 1 per 6. Dia kata bilangan tu jumlah untuk pembantu farmasi adalah 1 per 6. So, 1 per 6 ni bersamaan dengan berapa? Kita dah tahu keseluruhan, jadinya kamu boleh je buat 1 per 6 dapatlah dengan 240. So, bila kamu tekan kalkulator, 1 per 6 darab 240 bersamaan dengan 40 orang. Maka kita tahu bahawa pembantu farmasi adalah 40 orang. Boleh tak nak cari nilai jururawat? Boleh sangat. 240 tolak 60 tolak 40 akan dapatlah 140. Simple kan pelajar? Dekat sini pelajar kena faham betul-betul kehendak soalan, kena tahu apa yang kita nak. Okey, so kalau kat sini dia mudah sikit berbanding atas tadi. Sebab yang atas tadi dia tak bagi jumlah keseluruhan, kita kena cari menggunakan darab silang. Tapi kali ni dah bagi jumlah keseluruhan, kita just tinggal darabkan dengan kebarangkalian yang sedia ada. Pelajar kena ingat bahawa kebarangkalian yang dia sedia ada tu adalah sebenarnya adalah kita kena darab dengan keseluruhan, bukan yang kita dah tolak. Pelajar dia ni ada satu sikap bahawa dia akan tolak 240, dia tolak 60 akan dapat 180, baru dah didarab 1 per 6. Silap pelajar. Sebenarnya 1 per 6 tu perlu didarab dengan keseluruhan. Barulah dia mewakili bilangan yang sebetulnya pelajar. Okey, kita tengok soalan 19 pelajar. Kelas Q mempunyai 60 orang murid dan kelas R mempunyai 50 orang murid. Seorang murid dipilih secara rawak daripada kedua-dua kelas itu. Kebarangkalian memilih seorang murid perempuan ialah 2 per 3. Cari jumlah murid lelaki. Pelajar, ingat dalam kebarangkalian nilai tertinggi adalah 1 pelajar dan nilai terendah adalah 0. Okey, maksudnya kalau kita tambah kebarangkalian lelaki dengan pelajar perempuan, dia akan dapat nilai dia adalah 1. So, jadinya kita dah tahu kebarangkalian pelajar perempuan 2 per 5. Nak tahu kebarangkalian pelajar lelaki adalah 1 tolak 2 per 5. Maksudnya sama dengan berapa kat sini adalah 3 per 5. Tapi dia bukan nak kebarangkalian pelajar lelaki, dia nak jumlah. Bila nak jumlah, kita kena darabkan dengan bilangan keseluruhan. So, bilangan keseluruhan berapa? Bukan 60, bukan 50, tapi kita perlu tambahkan dia. 60 tambah 50 jadilah 110. Jadinya bila kita tekan kalkulator, 3 per 5 darab 110 dapatlah 66. Ni pelajar kena tahu bahawa kita kena darab dengan keseluruhan, bukan satu kelas sahaja, sebab dia nak bilangan dalam kedua-dua kelas. Campurkan, baru kita akan dapat nilai.
Okey, dan soalan terakhir dalam bahagian B ini, dalam bahagian A ni, kita tengok Raja 7 menunjukkan sebilangan kad, 9 kad yang berlabel di dalam dua buah beg T dan S. Okey, beg T POW4, beg S RA186. Satu kad dipilih secara rawak daripada beg itu. Cari kebenaran kalian bahawa satu kad dilabel dengan huruf dan satu kad lagi dilabel dengan nombor. Pelajar dekat sini ada dua cara pelajar. Saya akan tunjukkan dua-dua cara. So pelajar boleh tengok mana yang pelajar rasa pelajar boleh gunakan dengan cepat dan tepat. Okey. So benda pertama sekali saya akan tunjuk adalah dengan menggunakan apa kata orang, jadual. Di mana beg T ni kita akan tulis di bahagian tepi. Macam ni. P O W 4. Manakala beg S ni kita akan tulis dekat atas. Kita ada R A 186. So jadinya kalau kita buat kotak, kita akan ada kotak macam ni lah. Okay, ni saya buat secara roughly je. Okay. Okey, kita ada kotak macam ni. Tak apa pelajar, lambat sikit tak apa, asal jawapan kita tepat lah pelajar. Okey. Okey, so jadinya dekat sini, tengok ayat dia kata adalah satu kad dilabel dengan satu kad dilabel dengan huruf dan satu kad lagi adalah nombor. Jadinya pelajar tengok yang mana ada huruf dan juga nombor. Tapi sebelum tu nak mudah kita senaraikan dulu dia punya jawapan. Dekat sini kita akan ada PR, PA, P1, P8, P6. Okay, kita ada OR, OA, O1, O8, O6. And then kita ada WR, WA, W1, W8, W6. And then kita ada 4R, 4A, 4-1, 4-8 and 4-6. Dia nak adalah huruf dan juga nombor pelajar. So jadinya tengok yang ada huruf dan juga nombor. So kat sini kita ada huruf, nombor, 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 huruf, nombor. Ataupun terbalik nombor huruf pun diterima. Okey, sebab apa? Sebab dekat sini dia tak mention pun. Kita beg S tu dia ambil huruf saja, beg T tu dia ambil nombor saja. So jadinya dia tak mention. Jadinya mana yang ada huruf dan juga nombor kita akan terima. So jadinya kalau kita kira kita ada berapa kat sini? 9, 10, 11. So 11 bahagi dengan keseluruhan. Kalau kita tengok keseluruhan kita total up ada 20. So jawapannya adalah 11/20. D. Dekat sini lah jawapannya.